kita berehat. Mereka kembali ke dalam pentas Land of Dawn. Mampukah mereka mendapatkan sesuatu untuk memastikan menempas slot sekurang-kurangnya pergi ke lower bracket final? Perlawanan yang cukup penting untuk para sahabat yang dahulunya rakan seperjuangan mengejar impian bersama, bertukar menjadi peperangan di pihak berbeza demi mengejar cita yang masih sama. Biarkan para pahlawan ini bertarung demi panci yang mereka junjung. Biarkan gelanggang ini dibakar dengan semara api yang berkobar-kobar. Ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan perlawanan semifinal low bracket di antara pasukan DXOL menentang Aero Esports. Ini merupakan perlawanan best of 5. Kita dah melihat bagaimana apa yang telah pun berlaku di MPL Indonesia. Menang 2 game pertama tak semestinya boleh menang terus. Secara jujurnya, bila nampak draft yang dikeluarkan oleh pasukan Aero, mereka cukup sangat dari sudut damage. Daripada Yisun Shin, daripada Kimi, daripada Kalia sendiri, sebenarnya banyak damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan Aero Esports pada awal minit permainan ketika mana mereka lakukan rotasi. Kalau kita nampak itemization ataupun emblem daripada Aero sekarang ni memfokuskan kepada trail, menggandakan adaptive attack. Dengan adanya quantum charge sedikit akan memberikan movement speed. Tapi Yisun Shin sekarang dia tak macam dulu. Yisun Shin sekarang ni passive dia senang guna. Yang kedua, damage yang boleh dikeluarkan oleh ulti dia tu jauh lebih besar nak dibandingkan dulu. Senang ganking juga untuk level 4 sekarang bagi Sun Shin, maupun di bahagian EXP Gold Mark dan juga Gold Lane. Apa aku cakap ni? EXP Mid dan juga Gold Lane, betul? Ya, betul. Dan dengan adanya sedikit penukaran dari segi ultimate daripada Yisun Shin juga akan berikan impact. Setiap kali mereka cuba untuk dapatkan team fight. Maaf cik, saya baru perasan juga di mana sekarang ni. Oh, sebelum tu cubaan untuk dapatkan Kimin, nyawa direndahkan. One last hit ditumbangkan first blood untuk Reza dapatkan. Zakif berjaya bertahan dengan Plika. Kusei one on one tentang SkyZ, tapi Hazel dah sampai. 2 lawan 1 menjadi 2 lawan 2. SkyZ diberikan bantuan oleh Rasi, namun apa bantuan yang boleh diberikan tidak mampu juga untuk menyelamatkan keadaan bagi SkyZ. ini yang kita bincangkan, bagaimana awalnya damage boleh dikeluarkan oleh pasukan Aero Esports. Mereka dah rotate cukup pantas. Dan kenapa Baxiar dekat bahagian EXP antara salah satu meta yang menarik disebabkan dengan roda yang dia ada tu, rotasi dekat bahagian mid tu akan menjadi sangat-sangat laju. Storm dikurangkan nyawa, dikurangkan mana juga, hampir terkena action pulse tersebut. Tapi Kimin agak licik meneruskan turtle walaupun belum level 5. Cubaan untuk diambil, ingin digagalkan, tapi Kimin kekal bertahan, cukup kuat. Satu pengguna implosion, malah kali ini Kimin yang tertumbang. Oh, Reza juga Hazel, double kill untuk Storm. Satu pergerakan daripada Storm yang tidak dijangka oleh Aero Esports. Setelah tadi recall didatang semula untuk menyelamatkan keadaan. Ya, saya mencari di manakah implosion yang dikatakan oleh Sunfrost. Ya ke? Saya tapi lebih kepada Primal Drive lah. Saya cakap awak sebut implosion, tapi tidak mengapa. Sekarang ni apa yang cuba dilakukan di bahagian bawah, Kusi walaupun dia asap pada peringkat awal, kita lihat bagaimana rotasi yang dilakukan oleh pasukan Aero Esports. Tapi Storm sebenarnya damage yang dikeluarkan cukup banyak. Sebenarnya gerakan daripada pasukan DXOL tu sebenarnya gerakannya sebenarnya dah tahu dah. Pasukan Aero dah tahu sebab Kim tadi dia berada dalam semak tu. Dia nampak TP tu, dia larikan diri. Walau bagaimanapun pasukan Aero meneruskan team fight tersebut sebabkan ton yang ada dekat Fedrin. Misalnya SkyZ lawan yang Kosei, damage masih belum mencukupi. Kita nampak rotasi pasukan Aero bergerak laju sekarang ni. Mereka nak pergi dekat bahagian bawah. Zakif cuba untuk menangkap seorang pemain. Datuk Islam dapatkan Rasi. Oh, habis. Mudah daripada pasukan Aero. Oh, Storm terus ke bahagian bawah. Macam bahaya ni pergerakan daripada Storm. Gerakan dia baik. Zakif melompat. Ika kembali ke bahagian belakang. Dan pemain-pemain DXOL masih lagi terselamat. Ini yang benda yang nampak macro play yang sangat baik bagi saya sebenarnya. Bila dah tahu pasukan musuh ada Loyi, setiap bush mereka tekan check. Betul. Nampak bagaimana Kusei tadi dia masuk ke dalam long bush tadi tu untuk dia check ada ke tak TP. Dan bila ada gerakan daripada pasukan Aero, menjadi lebih mudah untuk mereka rancangkan. Dan pasukan DXOL pula yang sedikit tertekan apabila Loyi ni kita tahu dengan ultimate dia, kalau dah dipredict, kalau dah tahu, dah diramalkan, susah untuk dibuat move. Tapi kalau TP yang tidak dijangkakan, itu yang akan terjadi dekat war bahagian turtle yang pertama tadi. Lagi apabila TP tersebut dilakukan ketika mereka masing-masing ramai berada di bahagian bawah, jadi dah boleh menyedari perkara tersebut bakal dilakukan. Dan turtle yang kedua telah muncul di bahagian atas. Serangan dimulakan terlebih dahulu oleh pasukan Aero Esports. Diversion juga berada. Diversion digunakan pakai. Reza berjaya untuk mencapai Rasi. Kimin akan mencuba untuk dapatkan turtle. Kimin dapatkan turtle. Percubaan untuk dapatkan Rasi berjaya.
Kill mengejar Siska. Siska dengan baiknya untuk bertahan tapi tidak berjaya juga untuk menyelamatkan diri beliau. Kimin juga akan menjadi mangsa seterusnya. 4 pemain dikuburkan oleh Hero. Walaupun gagal mendapatkan turtle, walaupun SkyZ melakukan free farm di bawah, atas akan dihancurkan oleh Hero. Ya, menarik corak yang mainkan oleh pasukan Aeris. Sebab tampak seperti mereka sebenarnya yang menggunakan Louis apabila mereka sering bermain 5-5 apabila berada di bahagian turtle. Tadi mereka berjaya untuk dapatkan turret pertama mereka di bahagian atas. Kena ingat kenapa mereka bermain seolah-olah macam mereka ada Louis. Mountain Shocker akan reveal kat mana posisi daripada pasukan So, walaupun Kazan damage apa tu? Wow, Hazel! Tetapi kali ini bakal ditangkap. Hazel dicari, tumbukan dilepaskan. Shutdown dimiliki oleh Storm. Gerakan yang menarik daripada Hazel, tetapi tidak cukup untuk jadikan ianya sempurna. Oh, dapat Redrin Kimin ditangkap dengan tsunami Islam. Aspirasi juga hadir bersama dengan Siska, memberikan bantuan, menadah serba sedikit daripada Hero. Dan berjaya juga untuk diselamatkan jungler utama DXO. bagi saya sekarang, bila early game sekarang ni nampak 5 minit pun dah seolah-olah macam DXO siapa yang nak tadah damage menjadi masalah. Apatah lagi dekat bahagian mid game nanti. Itu juga akan menjadi sedikit orang kata apa masalah yang belum lagi difikirkan sekarang. Macam mana nak fikirkan nanti juga. Sebab damage yang terlalu besar daripada Kim, terlalu besar daripada Hazel yang perlu ditadah oleh DXO. Dan mereka kena fikir juga kalau dekat bahagian teamfight nanti Kusir yang sememangnya akan menjadi burst utama kepada Kimin. Jadi kat sini pasukan DXO mereka perlu menang sebanyak yang mungkin daripada sudut objektif. Dan mereka menang turtle 2 dekat sini. Cuma macam mana mereka nak translatekan kemenangan tu at least ke bahagian laning pula. Ya, soalan apabila mereka berjaya dapatkan objektif, apabila mereka dapatkan turtle, kita lihat bagaimana pasukan daripada Esports berjaya untuk dapatkan pemain-pemain daripada pasukan DXO. Jadi macam kelebihan objektif itu tak dapat digunakan sebaik mungkin. Dan di bahagian atas sekarang serangan sekali lagi nampak seperti berpihak pada pasukan DXO untuk mendapatkan turtle ini. Bersebab mendapatkan Kimin, terkena Direction Pass, malah sama pas dibuka. Kusei mencuba, tapi Hazel mencuri turtle. Kimin akan ditumbangkan juga, tidak sempat. Reza boleh dijatuhkan, Kimin terselamat. Hazel nyawa rendah, one last hit. Satu penggunaan TP yang baik daripada pasukan DXO. Storm yang akan ditumbangkan. Main gila Storm sebentar tadi. Jauh ke depan mencari Hazel yang berjaya untuk menyelamatkan diri. Bagi saya diversion tu dah cukup baik daripada Storm, tapi dia kena menjangkakan juga bahawa ada pasif daripada Kalia yang mampu untuk regen. Dan ketika itu Hazel juga berada dekat kawasan pasif yang memberikan ruang untuk mereka dapatkan kembali nyawa. Dan sekarang ni kita boleh nampak ada potensi untuk pasukan DXO menang dekat bahagian teamfight mereka, iaitu protect the king. Mereka kena protect SkyZ dengan sebaik yang mungkin. Sebabkan sekarang ni SkyZ baru ada satu item, tapi walaupun dia mati 2, lihat goal lead dia. Tak bagi hadapan, sakit je. Sakit daripada Kim. Walaupun baru ada glowing ward saja, tapi Kusei Siska mana lari. Senang je rupanya. Kali ini SkyZ dekat belakang sana yang bernyawa sangat-sangat rendah, mencuba untuk menangkap Rasi masih lagi berjaya bertahan. Siska berjaya untuk lakukan kiting. Malah sekarang ini masalah untuk Reza. Storm lagi dan lagi menghabiskan Reza. Perlawanan sengit walaupun kedudukan gol berbeda pada Hero, tapi DXO cukup sukar untuk ditumbangkan. Siska lasit tadi, Z juga lasit, Rasi juga lasit. Hero dah mencuba untuk mendapatkan kill, tapi malah mereka yang dikorbankan satu persatu. Nampak mereka faham dengan draft mereka, Samfrost. Betul. Mereka tahu bahawa kita tak boleh nak tadah lama sangat, kita kiting. Mereka sikit-sikit masuk dan mereka pulang kembali bila dah ada curtain call daripada Siska. Bila semua orang dah lekat 2 pemain kat situ, itulah peluang yang terbaik kepada Kimin pergi masuk taunt. Bila mereka berjaya untuk dapatkan taunt, itu akan menyebabkan pasukan Aero Esports tak boleh nak melarikan diri. Kena ingat, pasukan Aero Esports kena dapatkan damage daripada sudut posisi. Kim kena stay kat belakang, Hazel kena masuk menggunakan passive dan sebagainya. Jadi DXO nampak perkara tersebut sebagai kelemahan untuk pasukan Aero Esports aktifkan team fight. Sebab tu kita boleh nampak sekarang ni mereka punya team fight sangat-sangat 50-50. Lagi-lagi dengan adanya damage besar boleh dikeluarkan. Storm Kena respect damage yang cuba dilakukan. dicari dan dijumpai. Kusei dapatkan kill. Reza berjaya untuk melakukan satu tempelan ke arah Fredrin yang dimainkan oleh Kimin. Siska ditumbangkan, double kill untuk Reza. Rasi juga dijatuhkan. Malah sekarang Kaitan memberikan triple kill untuk Hazel. Zeki, what a gameplay sebentar tadi untuk pastikan kelebihan daripada pasukan Aero Esports untuk meratakan ke semua pemain daripada pasukan DXO. Terus sekali Lord percuma akan diberikan
Pasukan yang bermain di kawasan warna biru ini. Oh, dan Storm lagi dan lagi. Tapi kali ini ada Purify. Kim! wow. Damage sekali kan. Damage tower sekali. Tak ada damage. Ya, betul. Tapi again kita kena tahu juga Storm sangat berani untuk berada dekat bahagian hadapan dan itulah trade off yang baik. Walaupun bukan Shadowbane sudah shutdown sebab satu kill dia dimiliki oleh Kim. Tapi worth it lah untuk menjatuhkan Kim terlebih dahulu. Dan sekarang ni masalah utama DXO adalah daripada sudut damage. Mereka kurang damage. Mereka perlu harapkan kepada Storm. Ya, tapi mereka perlu ada DPS dan itu perlu diharapkan juga kepada SkyZ. Dan sekarang ni SkyZ daripada sudut item sangat-sangat kurang nak dibandingkan dengan Kose. Ya, masih belum online untuk SkyZ pada saat ini. Dan sememangnya sebentar tadi pergerakan itu silap daripada DXO apabila dah menggunakan diversion. Tiba-tiba mereka poking ke arah Heskiri tersebut, membuatkan Aero Esports terus membalas. Dan DXO mengetahui bahawa mereka menggunakan Loyi Purify, tidak boleh melarikan diri daripada Harit yang dibuka zaman force-nya. Cubaan masuk telah pun dilepaskan sekarang ni. Cubaan untuk mendapatkan turret di bahagian tengah. Kimin bernyawa rendah tapi Reza bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Kimin terselamat. Rasi menumbuk, menyelamatkan diri juga. Lord dibersihkan. Satu terkubur untuk Aero Esports. Sementara DXO kekal 5 orang pemain di bahagian base mereka. Ya, cukup untuk dapatkan heavy turret di bahagian tengah dengan menggunakan satu lot sebentar tadi. Gerakan diversion tapi tidak menghantar man-man pemain. Cubaan untuk clearkan minion terlebih dahulu akan dilakukan oleh pemain-pemain daripada pasukan DXO. 15 kill telah pun dimiliki dengan, kalau kita lihat dari segi item untuk Kim yang menggunakan Kimi dengan adanya Wind of Nature semata-mata untuk memberhentikan gerakan daripada Kimi dan juga SkyZ barangkali. Terutamanya Kimi dah habis tu. Hey! Hai, betul. Dapat juga! Silap dah. Dapat juga. Bayangkan kalau tak silap. Damage tapi wow. Okey, berita buruk satu lagi. Kose dah siap Holy Crystal ni. Burst damage daripada pasukan Aero dah cukup besar untuk menumbangkan frontline pasukan DXO. Apa yang pasukan DXO boleh buat adalah sememangnya bermain berlima lah. Mereka tak boleh nak seorang pergi push ke apa. Mereka tak boleh. Mereka nak bermain secara berlima dan SkyZ perlu untuk survive. Tapi kalau nampak daripada pengeluaran damage besar dikeluarkan oleh pasukan Aero, macam mana dia nak survive Sebab area daripada motor shocker tu pun boleh separuhkan nyawa dia. Ya, satu lagi perkara yang perlu mereka lakukan adalah macam mana penggunaan setup Rasi dan juga Kimin yang kita masih lagi tak nampak dengan penghantaran diversion ke arah belakang. Yang sememangnya Kimin nampak Rasi je sebenarnya belum. Tak, sebab sekarang Aero Esports dah boleh baca kat mana Storm cuba untuk lakukan diversion tersebut. Jadi itu antara kekurangan terus. Ibarat macam mereka dah tak ada Louis pun kat Motor Shocker. Memang itu. Ya, itu memang besar kat sebenarnya. Kena ingat, saya perasan bila waktu Hazel gunakan Motor Shocker, setiap kali objektif spawn dekat situ dia akan gunakan Motor Shocker. Dan setiap kali dia nampak Reza dah open map tapi tak ada Louis kat situ, waktu tu baru ditekan. Jadi dekat sini map pressure untuk pasukan DXO sangat-sangat besar. Dan kita boleh nampak kenapa kau pilih Louis. Kau nak pergi belakang betul, kau nak melakukan frontline, kau nak melakukan flanking dan sebagainya untuk burst dekat bahagian backline. Tapi bila posisi dah diketahui sebelum boleh melaksanakan gerakan, tak ada point untuk dapatkan lawyer. Ya, tepat sekali. Dan mereka paksa mengharapkan sesuatunya pada Siska untuk mengeluarkan damage pada peringkat awal. Tapi dalam masa sama Kimi dan juga Rasi kena melakukan tugas, especially daripada Rasi. Tak ada tumbukan fist break ataupun fist crack yang kita boleh katakan mampu untuk enhance penggunaan hero-hero seperti Bruno ini, yang hari tadi masih lagi pasif penggunaan daripada SkyZ ini. Kurang kemas percubaan untuk Priest Lane daripada DXO. Bagi mempercepatkan kemasukan Lord. Bawah dan atas tak sempat tolak tadi tu. Kimi ditumbangkan batas. Dilekat-lekatnya Aero Esports di hadapan base pasukan DXO. Siska cuba untuk bertahan. Lord berhenti dibersihkan tapi Siska dengan winter keras sekalipun tak akan mampu untuk menyelamatkan diri beliau. Rasi mencuba untuk bertahan tapi lihat bagaimana minion bakal masuk. Dan kemenangan game pertama untuk pasukan Aero Esports. Satu perlawanan